Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hath an at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Suara saya jelas? InsyaAllah pada pagi ini kita menyambung kembali mudzakarah perbincangan diskusi kitab At-Taqrirat As-Sadidah dalam bab puasa. Jadi kita dah sampai pada kata musannif wujubu shaumi Ramadan, kewajipan puasa Ramadan. Yajibu shaumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Wajib puasa Ramadan dengan salah satu daripada 5 perkara. Jadi sekarang ni kita nak bincang macam mana puasa Ramadan itu tersabit. Macam mana Ramadan tersabit, kemudian kita diwajibkan berpuasa. Saya sebut ada 5 cara lah kita nak tahu bulan Ramadan. Isnani ala sabilil umum ay yajibani ala al-jami' idza thabata dhalika 'inda al-qadi. 2 cara ala sabilil umum. 2 cara mengikut jalan secara umum. Maksudnya apa? 2 cara ni kalau sabit maka wajib seluruh rakyat Malaysia sebagai contoh berpuasa. Kalau apa? Kalau tersabitnya anak bulan di sisi qadi dan akan dibincangkan satu persatu. Wa salasatun ala sabilil khusus, dan 3 yang lain ala sabilil khusus. Ai ala afradin makhsusina kama sayati. 3 cara kalau berlaku yang wajib puasa tu individu tertentu. Tak semua. Jadi 2 cara kalau tersabit wajib puasa seluruh rakyat Malaysia. 3 cara kalau tersabit maka yang wajib puasa tu mungkin 5 orang, 10 orang. Wa sayati tafsiluhu insya-Allah. Okey, kita mulakan dengan falladhi ala sabilil umum. Cara yang kalau sabit salah satu daripadanya maka wajib seluruh rakyat Malaysia ataupun seluruh masyarakat rakyat di satu-satu negara, di satu-satu tempat itu berpuasa. Yang pertama ialah bistiqmali Sya'bana 30 yauman. Dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Tu yang pertama. Jadi bila sempurna Sya'ban 30 hari, esok tu confirm satu Ramadan. Esok tu confirm satu Ramadan. Tinggal lagi kita nak kenal pasti satu Sya'ban lah. Bila kenal satu Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, pada 29 Sya'ban, malam 29 Sya'ban tu ataupun malam 30 Sya'ban, tengok anak bulan. Tak nampak anak bulan, maka kita sempurnakan hari ke-30 Sya'ban. Lepas 30 Sya'ban tu confirm satu Ramadan. Begitu. Yang kedua, bi ru'yatil hilali bi syahadati 'adli syahadah. Dengan melihat anak bulan Ramadan dengan penyaksian dengan syahadah seorang individu yang bersifat dengan adil syahadah. Yang kedua ialah dengan bi ru'yatil hilal, dengan melihatnya anak bulan dengan penyaksian seorang yang adil syahadah. Adil kat sini pula memadai adil yang sudut, ataupun kita baca dulu apa dia adil syahadah. Wa huwa allazi tatawaffar fihi syurutus syahadah. Satu individu yang cukup padanya syarat-syarat syahadah untuk buat penyaksian. Adil syahadah ialah seorang yang adil dari segi syahadah, dari segi membuat penyaksian depan qadi. Apa syarat untuk seseorang tu menjadi adil syahadah? Saya sebut kat sini ada berapa? 9. Ay yakuna dzakaran, mesti lelaki. Perempuan buat penyaksian depan qadi ditolak. Yang kedua, hurran, merdeka, maka hamba ditolak. Rasyidan ni cerdik. Cerdik pada sudut menguruskan harta dan pada sudut agama. Lawan kepada rasyid ialah safih, orang yang bodoh. Orang yang bodoh ni walaupun dia dapat 11A+, SPM ataupun reksa yang lain lah. Tapi kalau dia tak pandai mengurus wang dengan baik, contohnya apa? Contohnya dia beli barang harga RM5, dia bayar RM1,000 tu dia tak ambil baki.
tanpa niat sedekah. Itu bodoh lah tu. Barang RM5 kamu bagi RM15, sepatutnya kamu dapatlah balik RM10 baki. Ni kamu biar begitu saja, tu tanda kamu bodoh lah. Ataupun dia ambil duit tu, dia baling dekat apa, api, $100, $200 bakar. Ataupun pergi sungai Pahang tak, dia baling RM10, lepas tu baling pula not RM50, lepas tu not RM10 gitu. Itu kita panggil orang yang safih, orang yang bodoh. Tu orang yang bodoh begitu ditolak penyaksiannya di depan qadhi. Yang keempat masih dza muruah, ada muruah. Mereka yang tidak ada muruah ditolak penyaksiannya di depan qadhi. Yang kelima syaratnya yaqidhan. Yaqidhan ni sedarlah, bukan lalai, bukan bengong, bukan dalam keadaan mengantuk dan sebagainya. Natiqan, boleh bercakap. Kemudian sami'an, boleh mendengar. Basiran, boleh melihat. Kemudian syarat yang ke-8, walam yartakib kabiratan, dia tidak buat dosa besar. Dia tidak buat dosa besar. Walam yusirra ala saghirah, dan juga dalam masa yang sama tidak berterusan buat dosa kecil. Ataupun asarra ala saghirah wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asih, ataupun dia ni berterusan buat dosa kecil. Cumanya bila ditengok, ditimbang taat dan juga maksiat dia, maka ketaatannya lebih banyak daripada maksiat. Orang itu juga diterima penyaksiannya di depan qadhi. Jadi kita ada dalam 10 lah syarat-syarat untuk dikatakan seseorang itu bersifat dengan adil. Syahadah, mesti lelaki, merdeka, cerdik. Lepas tu ada muruah, yaqidhan, sedar, bukan lalai, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh melihat, tidak melakukan dosa besar, dalam masa yang sama tidak berterusan buat dosa kecil. Tak, sebab al-israru alal saghirah kabirah, berterusan buat dosa kecil dianggap sebagai buat dosa besar. Ataupun dia buat dosa kecil sentiasa. Tak, cuma bila diukur, ditimbang, ketaatan dia lebih banyak daripada apa? Maksiat yang dia buat. Itu juga kita terimalah. Jadi orang yang bersifat dengan sifat tu kita panggil adil syahadah. Contohlah kita sebut nama dia Zaid. Dia nampak anak bulan. Dia pun pergi jumpa qadhi, dia buat penyaksian depan qadhi. Dia sebut ma'ali al-qadhi, asyhadu anni ra'aitul hilal. Aku buat penyaksian yang aku ni nampak anak bulan Ramadan. Maka qadhi akan tengoklah orang ni, check orang ni cukup syarat tak untuk aku terima penyaksian dia. Tengok-tengok lelaki, lepas tu hurran, lepas tu rasyid dan sebagainya. Maka qadhi terima penyaksian dia. Bila qadhi terima penyaksian dia, qadhi akan umumkan kepada masyarakat yang esok puasa. Pasal apa? Pasal seorang yang tengok anak bulan, iaitu Zaid. Tapi Zaid ni orang yang adil syahadah. Kalau adil tu bukan adil syahadah, ditolak. Walaupun hafizah lil Quran, walaupun hafal sunnah sittah dan sebagainya. Contoh seorang perempuan namanya Zainab. Tak, Minhajul Talibin hafaz, Quran pun hafaz, Alfiah bin Malik hafaz. Lepas tu belajar pula. Alim lah, seorang yang alim. Nampak anak bulan, dia buat penyaksian depan qadhi, kita sebut ditolak penyaksian dia sebab dia perempuan. Sebab apa? Dia perempuan. Begitu juga kalau hamba, ditolak penyaksian dia. Okey. Jadi yang kedua, cara yang kedua tersabitnya anak bulan dan puasa itu akan diwajibkan ke atas seluruh umat Islam, ialah dengan cara apa? Bi ru'yatil hilali bi syahadati adli syahadah. Dengan melihatnya anak bulan dengan penyaksian seorang yang adil syahadah. Tak? Apa adil syahadah? Orang yang cukup syarat tadi tu. Dia berbeza dengan adil riwayah. Okey. Dan adil kat sini kalau tengok dalam ta'liq, wala yushtaratu huna al-adalatul batinah wa hiya allati yarji'u fiha ila qawli al-muzakkin, bal takfi al-adalatul zahirah wa hiya allati la yu'raf li sahibiha mufassiq. Jadi adil syahadah kat sini saya sebut adil kat sini memadai adil sudut zahir. Apa adil pada sudut zahir? Zaid yang tengok anak bulan tu, tak, masyarakat tengok dia okey. Masyarakat tak kenali dia dengan orang yang baik lah. Orang yang salih, orang yang baik. Tidak ada perkara yang menyebabkan si Zaid tu boleh dukung sebagai fasik. Masyarakat tak kenal dia sebagai kaki botol. Masyarakat tak kenal dia sebagai apa? Orang yang kaki perempuan. Masyarakat yang tak kenal dia sebagai orang yang
mencuri. Jadi tidak ada mufasik, tidak ada perkara yang boleh memfasikkan si Zaid ni. Walaupun boleh jadi kalau dia duduk dalam rumah, tak, dia buat dosa besar apa semua tu. Tapi kat sini memadai al-adalah al-zahirah sahaja. Bila kita tengok dia, tengok okey, kita tak tahu perkara-perkara yang menyebabkan dia jadi fasik, kita tidak tahu yang dia tu buat dosa-dosa besar, maka kita ketika itu kita terima ada penyaksian dia. Dan tidak disyaratkan al-adalah al-batinah. Tidak disyaratkan al-adalah al-batinah. Al-adalah al-batinah ni ialah al-adalah yang kembali kepada pengiktirafan al-muzakkin. Jadi mungkin pihak mahkamah ataupun pihak qadi utus 2-3 orang pergi kaji si Zaid ni. Tengok akhlak dia lagu mana. Tengok hubungan dia dengan suami, dengan isteri dia lagu mana, dengan jiran dia lagu mana. Lepas tu tengok dia bila pergi ke sana ke sini tu ada tak buat dosa besar, mencuri ke, merompok ke, kaki perempuan ke apa semua tu. Tak. Bila 3 orang ni tengok, saksi molek, perhati molek, kalau si Zaid ni tidak buat perkara-perkara yang tak elok, maka si muzakkin ni, orang yang mentazkiyahkan si Zaid ni akan beritahu qadi, tak, maka qadi pun hukum si Zaid ni mempunyai adalah al-batinah. Al-adalah al-batinah. Tu. Kalau si muzakkin ni kata aku nampak dia ni tak apa nak ni sebab apa dia buat sekian dosa besar pada hari sekian aku nampak, maka ketika itu kita sebut apa? Kita sebut dia tu apa? Tidak bersifat dengan sifat al-adalah al-batinah. Ala kulli hal, adil syahadah kat sini memadai al-adalah al-zahirah. Apa adalah al-zahirah? Al-adalah yang tidak diketahui bagi pemilik sifat adalah tu mufassiq. Orang tengok dia, orang kenal dia bukan jenis orang yang jahat gitu. Tidak ada perkara yang menyebabkan dia jadi fasik. Tak ada. Boleh? Okey, Syekh sambung lagi. Makna ala sabilil umum ay yajibu shaumu ala jami'i ahli tilkal baldah wa man wafaqahum fil matla' tulu' asy-syamsi wa ghurubiha inda al-Imam an-Nawawi wa inda al-Imam ar-Rafi'i yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasri 82 kilo. Jadi apa makna ala sabilil umum? Makna ala sabilil umum ialah yajibu shaumu ala jami'i tilkal baldah. Wajib puasa ke atas seluruh ahli di tempat tersebut, di negara tersebut. Wa man wafaqahum fil matla', juga wajib puasa ke atas ahli ataupun masyarakat yang duduk di negara yang mana negara tu sama matla' dengan negara yang nampak anak bulan tadi tu. Matla' ni maknanya apa? Tulu' asy-syams wa ghurubiha, waktu terbit matahari dan terbenam matahari tu sama. Contohlah kita sebut contoh ni sudut wakil Allah alam, sudut contoh je ni. Malaysia nampak anak bulan. Thailand wajib puasa tak? Tengok kalau Malaysia ni subuh je pukul 6, maghribnya pukul 7. Lepas tu di Thailand pun sama. Subuhnya pukul 6, maghribnya pukul 7. Sama sudut waktu terbit matahari, terbenam matahari. Tak? Sama tulu' fajr, masuk subuh dengan masuk maghrib tu sama waktunya. Maka kita sebut walaupun di Thailand tak nampak matahari, tak nampak anak bulan, tak, disebabkan Thailand ni sama matlak, iaitu waktu terbit matahari sama, waktu tenggelam matahari sama dengan Malaysia, dan Malaysia nampak anak bulan, maka Thailand pun wajib puasa. Itu secara ringkas lah. Ada syarat-syarat lain. Dalam kitab Ithaful Anam dibahaskan ni. Jadi khilaf lah. Okey, faham tu? Tu indal Imam Nawawi, ni di sisi Imam Nawawi lah. Imam Nawawi sebut kalau Malaysia nampak anak bulan, tempat lain wajib puasa tak? Tempat yang tak nampak anak bulan, tengok kalau tempat lain tu matlak yang sama dengan Malaysia, maka wajib puasa juga. Kalau tak, maka tidak wajib puasa. Wa indal Imam ar-Rafi'i yajibu ala kulli baldatin la tab'udu anha masafatul qasri. Di sisi Imam Rafi'i sebut wajib puasa ke atas setiap negara yang ataupun setiap negeri yang apa? Yang negeri dan negara tu tidak jauh daripada negara tempat nampak anak bulan lebih daripada 2 marhalah. Maknanya kalau Malaysia nampak anak bulan, tak, negara-negara yang tidak berjauhan dengan Malaysia, duduk sebelah Malaysia,
Maknanya jarak Malaysia dengan tempat dia tu apa tu 2 marhalah dan ke bawah. 2 marhalah dan ke bawah. Maka kita sebut apa? Kita sebut ataupun la tab'un, tidak jauh, tidak lebih daripada 2 marhalah. Maknanya bawah 2 marhalah lah. Tak, maka ketika itu wajib puasa juga. Walaupun matlak berbeza. Itu di sisi Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ikut apa? Ikut masafatul qasri. Adapun Imam An-Nawawi wa huwal mu'tamad, dia ikut matlak. Faham? Jadi ini 2 cara. Bila tersabit salah satu, maka wajib puasa ke atas umum nas. Yang pertama dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Yang kedua dengan nampaknya anak bulan oleh seorang yang ada syahadah, dan orang yang ada syahadah itu buat penyaksian depan qadi dan qadi terima. Maka ketika itu kita sebut esok ni semua rakyat Malaysia pakat-pakat wajib puasa belaka. Faham tak? Okey, wallazi ala sabilil khusus thalathatun. Adapun sebab wajib puasa yang ala sabilil khusus ada 3. Yang pertama, bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ah wa in kana fasiqan. Yang pertama ialah dengan cara melihat anak bulan bagi orang yang melihat anak bulan tersebut sekalipun fasik. Mudahnya, mereka yang tak cukup syarat adil syahadah, perempuan, hamba, orang yang bodoh, orang yang tidak ada muru'ah, dan orang yang bisu, orang yang pekak, orang yang buat dosa besar. Puak-puak ni kita sebut kalau dia tengok anak bulan dan dia buat penyaksian depan qadi tolak penyaksian mereka. Boleh? Tapi disebabkan mereka tengok betul anak bulan, mereka belajar sedikit tentang ilmu falak, kemudian mereka melihat anak bulan, maka mereka wajib puasa lah. Sebab Nabi sebut sumu bi ru'yatihi li ru'yatihi, atau kama qala, puasalah kamu disebabkan kamu nampak anak bulan. Puak ni nampak anak bulan, puasalah. Jadi siapa yang wajib puasa? Mereka sahaja, orang lain tak wajib puasa. Jadi contoh orang tu fasik, Zaid tu fasik, dia nampak anak bulan, dia puasa seorang-seorang diri. Boleh? Kalau dia jumpa qadi, dia buat penyaksian, qadi tak terima. Jadi qadi tak boleh nak umum kepada masyarakat esok puasa, sebab qadi sendiri pun tak terima penyaksian si Zaid, sebab Zaid fasik. Tapi Zaid tu nampak anak bulan, tak nampak. Maka wajiblah si Zaid tu puasa. Faham betul? Tu. Yang kedua, bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Bil ikhbari bi ru'yatil hilal. Dengan mendapat perkhabaran tentang nampaknya anak bulan. Wa fihi tafsil, dan padanya ada perincian hukum. In kana al-mukhbiru, idza kana al-mukhbiru mawthuqan bihi wajib as-sawm sawa'un awaqa'a fil qalbi sidquhu am la. Wa amma idza kana ghayra mawthuqin bihi fala yajibu as-sawm illa idza waqa'a fil qalbi sidquhu. Jadi kalau kita dikhabarkan oleh seseorang yang nampak anak bulan, contohlah Muhammad nampak anak bulan, dia beritahu kita dia nampak anak bulan, gua nak gamuk, kita wajib puasa tak? Dia wajib puasa lah Muhammad tu, sebab dia nampak anak bulan. Kita ni orang yang menerima khabar daripada si Muhammad. Tengok, kalau Muhammad ni orang yang mawthuq bihi, orang yang dipercayai, orang yang thiqah. Contoh dia hamba. Bila hamba, kalau jumpa qadi dia talak, tapi dia mawthuq, dipercayai, orang yang baik, orang yang salih. Tak? Maka sama ada kita percaya kat dia ataupun kita tak percaya kat dia, tak? Kita wajib puasa juga. Kita wajib puasa. Sebab apa? Dia orang yang mawthuq, orang yang dipercayai. Tapi tengok jugalah, dia tahu dah ilmu falak ni. Kalau tak tahu ilmu falak ni, tak erti langsung bab ni, mungkinlah kita tolak. Allah Alam lah. Sebab ada memang dipercayai, tapi Allah Alam sebab sekadar tengok itu mengaku dia cakap itu anak bulan, sedangkan dia tidak ada ilmu langsung anak bulan tu lagu mana, mak bulan lagu mana, ayah bulan lagu mana. Kita tak terima pun sebab salah jugalah. Tapi hukum sudut fiqahnya secara umum begitu. Mungkin sudut praktikal ijraat, dia punya SOP tu mungkin ada syarat-syarat lain-lain yang kena kita rujuk. Tapi dalam kitab ni sebut begitu je lah. Kitab lain pun sebut benda yang sama. Kalau fiqah, sama ada kita percaya dia ataupun tak, maka kita wajib puasa. Dia wajib puasa, kita pun wajib puasa.
Yang kedua, orang yang tidak dipercayai. Contoh Ali. Ali beritahu kita dia nampak anak bulan. Ali ni pula kaki sembang, kuat menipu lah. Dah terkenal dengan sifat tersebut. Cuma je bila Ali bagi tahu kita, kita rasa percaya. Mungkinlah sebab si Ali ni walaupun dia kuat menipu orang lain, tapi dengan kita dia susah nak menipu. Terutama bab-bab agama tak. Jadi kita pun waqa'a fi qalbina nahnu as-sidq. Atau as-sidq. Jadi terdetik dalam hati kita tak percaya ke Ali ni. Maka kita wajib pun puasa lah. Kita pun wajib pun puasa. Tapi kalau kita tak percaya dia, maka tak wajib puasa. Boleh? Tu dia. Yang ketiga, bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Cara yang ketiga, puasa wajib ala sabilil khusus ialah dengan dhan, sangkaan kuat. Ni terjemah sangkaan kuat ni takut jadi isu pula. Dhan ni sangkaan kuat. Bukan sangka-sangka sambil minum kopi. Tak, dengan ijtihad. Bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan dhan iaitu dengan sangkaan kuat. Sangka ni maksudnya apa? 51 sampai 99 tu sangka, tu dhan. Bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad, dengan dhannya masuknya Ramadan dengan cara ijtihad. Fa fi man ishtabaha alaihi dhalik kasama'i midfa'in mu'tadin aw ru'yati nar. Seperti apa? Seperti mendengar meriam. Tak, yang biasa diletupkan, biasa apa orang panggil, ditembak pada musim Ramadan, pada bulan Ramadan, awal Ramadan, ataupun dengan melihat api, ataupun dengan melihat qanadil yang di muallaqah fil ma'adhin. Jadi yang ketiga ni apa maksud dia? Contoh orang tu masuk ke penjara lah, sebagai contoh. Tak. Maka bila masuk penjara, dia orang Islam, wajib semayang lah. Puasa pun wajib. Cuma Ramadan tu dia tak tahu bila. Dia tanya pengawal yang jaga penjara tu, pengawal tak jawab. Jadi dia tidak ada sumber. Macam mana aku nak tahu Ramadan? Aku nak puasa, aku orang Islam. Tak. Maka dia boleh ijtihad. Ijtihad ni maknanya apa? Mengeluarkan segala usaha untuk mengetahui sesuatu. Jadi sekarang ni dia tak tahu Ramadan, maka dia keluarkan segala usaha untuk dapatkan pengetahuan tentang masuknya bulan Ramadan. Caranya lagu mana? Mungkin tempat dia, tempat yang setiap kali Ramadan diletupkan, dipasang meriam 10 das. Bum 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 10 kali. Jadi kalau satu hari tu tak, dia dengar, ini macam bunyi meriam 10 kali ni. Tum. Tempat aku pula tak akan pasang kecuali pada awal Ramadan. Maknanya pada sehari sebelum Ramadan dia pasang. Gitu. Tempat dia gitu. Jadi berdasarkan tu dia boleh puasa esok hari tu. Sebab apa? Tempat dia memang tak pasang meriam 10 kali letupan melainkan Ramadan, untuk meraihkan Ramadan. Ataupun mungkin dia dengar suara, ini suara ni orang mengaji malam-malam ni, orang tarawih. Kalau bulan lain tak ada bunyi lagu ni. Tak. Maka dia boleh hukum juga esok tu sebagai Ramadan. Ataupun tengok api, ru'yatin nar, tak tahulah kat mana ni. Mungkin ada tempat-tempat yang masuk Ramadan pasang api besar menunjukkan esoknya Ramadan. Maka bila dia duduk dalam penjara, dia nampak mungkin daripada tingkap, daripada bukaan dalam penjara tu nampak api besar. Api tu biasa dia tengok sebelum dia masuk penjara. Yang mana api itu menunjukkan maksudnya Ramadan. Dia boleh juga mengatakan itu tanda masuk Ramadan. Tak, begitu. Kemudian dia puasa lah. Dia puasa. Okey. Lepas dia puasa 30 hari sebagai contoh, tak, dia boleh keluar daripada penjara. Dah tamat tempoh duduk penjara 2 tahun ke 3 tahun, dia keluar daripada penjara. Bila keluar daripada penjara tu, tak, kita tengok. Kalau puasa dia berbetulan dengan puasa orang di luar, maknanya dia start satu Ramadan, orang lain pun start satu Ramadan, maka ahlan wa sahlan, puasa dia sahlah sebagai Ramadan. Tapi kalau puasa dia tu selepas, maknanya orang dah habis raya dah,
kamu baru start Ramadan. Lepas tu bunyi meriam tu orang masyarakat luar lah sebut itu merupakan perayaan untuk sambut hari raya. Kita dah ubah style. Sebelum ni tanda masuk Ramadan, kita ubah jadi itu tanda kepada masuknya raya. Jadi orang dalam penjara ni fikir lain, orang luar buat lain. Tak, maka kita sebut orang ni dia dah puasa sebulan selepas orang ni dalam penjara ni dia puasa sebulan selepas daripada orang di luar puasa sebulan. Maka kita sebut puasa sebulan yang dia tu menjadi qada kepada puasa Ramadan yang sebenar. Sebab ni Ramadan dia puasa selepas tu, maka yang dia puasa tu qada kepada Ramadan sebelum. Gambaran ketiga macam mana? Gambaran ketiga ialah dia puasa dulu, orang tak puasa lagi. Dia keluar, dia tanya masyarakat sebut kamu puasa awal daripada kami. Kami tak start puasa pun lagi. Maka kita sebut 30 hari Ramadan yang dia buat dapat pahala sunat lah. Dapat pahala sunat. Lepas tu dia wajib puasa Ramadan bersama masyarakat di luar sana. Okey. Rasanya cukup sekadar itu dulu. InsyaAllah nanti kita sambung Masailu fi ru'yatil hilal. Masailu fi ru'yatil hilal. Nanti kita sambung insyaAllah. Boleh ke nak baca terus? Bacalah, tak ada masalah. Kelebihan ni. Masailu fi ru'yatil hilal. Masalah yang berkait dengan melihatnya anak bulan. Ada 3 masalah yang Maulana Syekh bawa. Yang pertama, sama rajulun 30 yawman biqawli man i'taqada sidqah. Fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da an yasuma 30 yawman wa illam yara al-hilala. Seorang pemuda dah puasa 30 hari. Kerana berpegang dengan pandangan seorang yang dipercayai. Macam tadilah, Zaid seorang yang fasiq, dia nampak anak bulan, dia beritahu kita, kita percaya dia, kita wajib puasa. Orang lain tak puasa lagi, kita ni yang percaya ke dia, kita wajib puasa. Maka kita puasa awal sehari daripada orang lain. Jadi kita habis 30 hari lebih awal daripada orang lain. Okay, soalannya, lepas kita habis 30 hari puasa Ramadan, orang lain baru 29, orang lain akan puasa lagi esok, kita dah habis 30 hari dah. Tak? Boleh tak hari ke-31 tu kita berbuka, maknanya kita raya lah. Maka dijawab kat sini, yajuzu al-fitru inda ramli khifyatan atau khufyatan. Boleh berbuka di sisi Imam Ramli. Imam Ramli sebut orang lagu tu dia boleh buka sebab dia dah puasa 30 hari dah. Bulan Islam mana ada 31 hari. Ya imma 29, ya imma 30. Kawan tu dah puasa 30, boleh buka lah. Cumanya nak buka tu buka diam-diam lah, dalam bilik, dalam rumah. Jangan buat majlis kat luar, sebab orang lain pakat puasa lagi. Boleh. Di sisi Imam Ibn Hajar, wa inda Ibn Hajar la yajuz, lianna dhalika laysa bihujjatin syar'iyyah بخلاف إخبار العدل وقد صام احتياطا فوجب عليه الإمساك احتياطا. Di sisi Al-Imam Ibn Hajar, beliau mengatakan tidak boleh berbuka. Sebab apa? Sebab habis 30 hari itu bukan hujjah syar'iyyah. Bukan hujjah syar'iyyah. Jadi kamu dah puasa 30 hari. Tak? Nak buka hari ke-31 tak boleh. Malah kena puasa juga. Sebab apa? Kamu start puasa tadi awal daripada orang lain sebab kamu dapat ikhbaril adli. Kamu dapat pengkhabaran daripada seorang yang adil ataupun seorang yang ghairu mawthuq, tapi kamu percaya kat dia. Maka kamu puasa awal sehari daripada orang lain. Sebab apa kamu puasa ihtiyatan? Sebab nak berjaga-jaga, bimbang memang esok tu memang betul-betul Ramadan, kamu puasalah sebab kamu percaya kat dia. Maka sebagaimana kamu puasa awal ihtiyatan untuk berjaga-jaga, maka kamu juga kena imsak ihtiyatan. Kamu tak boleh juga buka pada hari ke-31. Sebab apa? Nak ihtiyatan, nak berjaga-jaga jugalah. Bimbang memang betul hari yang ke-31 tu memang hari 30 Ramadan baru. Dan apa yang kamu pegang akan pandangan seseorang yang kamu percaya tadi tu, itu tak tepat. Maknanya puasa pertama bagi kamu tu, itu sebenarnya bukan Ramadan pun lagi. Ramadan sebenarnya start 2 hari bulan, sama macam orang kat luar. Jadi hari ke-31
kamu tak boleh berbuka lagi. Sebab ihtiyatan, kena puasa jugalah. Tu khilaf lah antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, dan masing-masing ada dalil lah masing-masing. Yang kedua, law safara rajulun min baladihi akhir yawmin min Sya'ban muftiran li'adami ru'yatil hilal ila baladin akhar wa wajada ahlaha sa'imina wa huwa muftirun famal hukmu aw bil aks safara sa'iman li ru'yatil hilal wa wajadahum muftirina famal hukmu kadzalik. Yang kedua ni masalah yang sering berlaku, iaitu masalah seorang pemuda bermusafir daripada satu tempat. Dia bermusafir pada akhir Sya'ban. Dia bermusafir pada akhir Sya'ban. Contoh daripada Malaysia ke Mesir. Dia Malaysia dia tak start puasa lagi sebab tak nampak 6 bulan. Di Mesir orang dah puasa. Dan dia sampai Mesir ketika mana orang Mesir sedang puasa. Dan kemudian nak buat. Ataupun sebaliknya. Dia duduk di Malaysia, contohlah. Orang dah start puasa dah. Hari pertama. Bila dia sampai Mesir, orang tak puasa lagi. Orang puasa esok. Tak. Jadi dia tak dipuasa. Macam mana nak buat? Okey. Syekh sebut kat sini, idza wajadahum sha'imina wajaba 'alaihim muwafaqatuhum wa idza wajadahum muftirina fayuftiru inda ar-ramli wa la yuftiru inda Ibn Hajar lianna shawmahu i'tamada 'ala yaqin ru'yah falam yajuz lahu mukhalafatuhu bi mujarrad wusulihi ila baladin akhar. Jawapannya ialah idza wajadahum sha'imin, kalau didapati mereka tu puasa maka wajib ikut. Maknanya kita daripada Malaysia, kita tak puasa lagi. Tak. Kita sampai di Mesir puasa, maka kita wajib puasa. Dengan makna kalau kita tadi dah makan pagi di Malaysia, sampai Mesir pukul 5 petang sebagai contoh. Orang Mesir apa? Sedang puasa. Kita wajib imsak. Wajib menahan diri daripada makan dan minum. Ada. Sebab apa? Kena puasa juga. Kita dah makan pagi tadi, wajib imsak. Faham tu? Itu kalau apa, wajadahum sha'imin wajaba 'alaihi muwafaqatuhum. Wa idza wajadahum muftirin, kalau kita dapati mereka berbuka pada akhir 30 Syaban, kita tak kita di Malaysia dah puasa satu Ramadan dah. Kita pun musafir ke Mesir. Sampai di Mesir dalam keadaan mereka belum puasa lagi. Kita sampai dalam pukul contoh 12 tengah hari contohlah. Tak, jadi puak-puak ni tak puasa lagi, esok baru dia orang puasa. Maka kita pun tadi puasa ni. Tak, kita pun boleh berbuka bersama-sama orang-orang Mesir. Maknanya kita tak wajib puasa, tak wajib teruskan puasa seperti mana orang-orang Mesir. Wala yuftira inda Ibn Hajar. Jadi itu di sisi Imam Ramli. Di sisi Imam Ibn Hajar, Imam Ibn Hajar sebut wajib puasa. Kamu kena teruskan puasa sampai habis, sampai ke maghrib. Sebab apa? Sebab puasa kamu tadi tak beriktimat ke atas dalil yang yakin, iaitu dengan yakinnya nampak ada bulan. Kamu di Malaysia yakin nampak ada bulan, maka wajiblah puasa. Tak, okey. Bila sampai di Mesir orang tak puasa lagi. Imam Ibn Hajar sebut tak boleh buka kawan ni. Sebab apa? Sebab kamu berpuasa dengan dalil yang yakin, iaitu kamu nampak anak bulan. Nabi sebut nampak anak bulan puasa. Kamu nampak anak bulan tak? Tempat kamu nampak anak bulan, wajib puasa. Jadi kena teruskan puasa sampai ke maghrib. Dalam Mughni Jalis dia ada perincian yang lebih luas lah, boleh tengok. Nombor 3 dan yang terakhir, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan. Masalah tadi kita bermusafir daripada satu tempat pada akhir Sya'ban. Tak, kita bermusafir daripada Malaysia pada akhir Sya'ban. Sampai Mesir orang dah puasa. Ataupun kita duduk Malaysia tak puasa lagi, sampai Mesir orang dah puasa. Boleh. Kat bawah ni kita bermusafir pada akhir Ramadan. Law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan sha'iman li'adami ru'yatil hilal aw kana muftiran li ru'yatil hilal ila baladin akhar wa wajada ahlaha muftirina wa huwa sha'imun wa aw wajadahum sha'imina wa huwa muftirun famal hukmu. Zaid daripada Malaysia bermusafir dalam keadaan apa? Pada akhir Ramadan dalam keadaan berpuasa. Sebab tak nampak lagi anak bulan hari raya, tak nampak lagi anak bulan Syawal di Malaysia. Jadi dia puasa lah. Sampai di Mesir, Mesir dah raya dah. Gua dah nak buat.
Sampai di Mesir pukul 12 tengah hari. Mesir dah raya, dia nak buat. Ataupun dia daripada Malaysia dalam keadaan apa? Dalam keadaan dah raya. Di Malaysia dah raya lah. Satu Syawal. Sebab dah nampak nak bulan Syawal. Bila sampai di Mesir, orang Mesir tengah puasa 30 Ramadan, hari yang ke-30 Ramadan. Orang tu sampai pada pukul 12 sebagai contoh. Nak buat lagu mana? Syekh sebut fi kiltal halataini yajibu alaihi muwafaqatuhum ala al-asah li'annahu sara minhum. Dalam dua-dua keadaan tadi, maka wajib orang tersebut nak bermuafakat, mengikut tempat yang dia pergi musafir kepadanya. Ini pandangan yang asah. Maknanya kalau kita daripada Malaysia dalam keadaan berpuasa, tak, sebab kita baru 30 Ramadan. Sampai di Mesir orang raya, kita mau raya sekali, buka, tak ada masalah. Ataupun kita daripada Malaysia dalam keadaan berbuka, sebab apa? Kita dah raya dah 1 Syawal. Sampai di Mesir orang puasa, maka kita kena imsak sampai ke Maghrib dan puasa sekali dengan mereka pada keesokan harinya. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah nanti kita sambung sunanus saumi wa Ramadan, sunat-sunat puasa secara umum, sama ada puasa sunat ataupun puasa wajib. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.